Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Tengku Asfar bin Tengku Jalil. Nombor metrik 250551. Hari ini saya akan membentangkan teori komunikasi. Tajuk yang saya dapat ialah teori hierarki keperluan Maslow. Jadi saya akan membentangkan pada hari ini kepada Profesor. Saya akan terlebih dahulu untuk membuat dari segi pengenalan. Jadi dari segi pengenalan, teori ini diperkenalkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 melalui bukunya A Theory of Human Motivation. Maslow merupakan seorang ahli psikologi kemanusiaan yang terkenal dan teorinya masih digunakan sehingga kini. Teori ini menekankan pendekatan hubungan manusia dan komunikasi di mana manusia perlu berkomunikasi bagi memenuhi keperluan asasnya. Maslow menggariskan 5 keperluan asas secara piramid susunan. Secara piramid menunjukkan keperluan asas hingga keperluan yang mungkin tidak dicapai oleh semua individu. Setiap individu perlu memenuhi tahap paling bawah mengikut peringkat sebelum mencapai ke tahap keperluan seterusnya. 5 peringkat ini dibahagikan kepada 3 fasa, iaitu fasa keperluan psikologi dan keselamatan. Fasa kedua ialah keperluan psikologi, hubungan kasih sayang dan penghargaan diri. Dan fasa ketiga ialah pencapaian kendirian, kepuasan diri yang dikecapi. Jadi seperti yang kita lihat ialah self-actualization, esteem needs, belongings and love needs, safety needs and physiology needs. Terdapat 3 fasa seperti yang dilihat: self-fulfillment needs, physiology needs and basic needs. So jadi daripada peringkat bawah hinggalah peringkat atas dalam piramid tersebut. Jadi saya akan menceritakan mengenai sumbangan teori Maslow. Teori ini sering dijadikan asas dalam kajian psikologi manusia, sains sosial, politik. Ini kerana pendekatan hubungan manusia yang diutarakan sangat dekat dengan kehendak manusia sepanjang kehidupan. Teori ini juga menjadikan asas pendekatan manusia yang saling memenuhi antara satu sama lain. Contohnya antara majikan, pekerja, ibu bapa dan anak. Teori ini juga menyumbangkan kepada perkembangan ilmu komunikasi pengurusan organisasi moden, di mana pengurusan perlu mengenal pasti keperluan pekerja dan mendesak menjadikan sumber inspirasi dan motivasi melonjakkan prestasi seseorang individu. Teori Maslow juga sering digunakan menjadi panduan dan motivasi individu untuk mencapai ke tahap yang lebih baik dari semasa ke semasa mengikut panduan peringkat yang diutarakan dalam sistem piramid tersebut. Seperti yang saya tunjukkan tadi, teori ini dimanipulasi sebagai strategi untuk meningkatkan produktiviti dan prestasi organisasi di mana pengurusan dan memotivasi pekerja dan ganjaran penghargaan dan pekerja berusaha meningkatkan prestasi dan produktiviti bagi mencapai apa yang dijanjikan oleh majikan. Organisasi yang mampu menjaga kebajikan pekerja dan memberi insentif lain seperti ganjaran hadiah dan penghargaan akan mampu menunjukkan suasana yang positif dan secara tidak langsung memberi impak positif kepada semua yang terlibat. Itu sedikit sumbangan dari teori Maslow. Jadi saya akan kerelevanan teori Maslow. Teori Maslow menjadi panduan kepada pihak pengurusan organisasi dalam mengenal pasti keperluan menjaga kebajikan pekerja. Secara lazimnya, organisasi yang menjaga kebajikan pekerja dengan baik akan mewujudkan suasana positif dan mencapai prestasi dan kualiti yang terbaik. Teori ini menjadikan sumber inspirasi individu untuk terus berusaha mencapai peringkat yang lebih tinggi hingga dari peringkat yang rendah. Individu yang mencapai peringkat
aktualisasi pencapaian hasrat diri akan merasakan puas sepanjang kehidupan. Teori ini juga menjadi asas kepada pendekatan hubungan manusia yang saling memenuhi antara satu sama lain, di mana semua pihak memahami keperluan yang diperlukan dalam kehidupan. Apabila keperluan dipenuhi, kehidupan akan menjadi lebih harmoni dan pencapaian kepuasan diri akan mudah diperolehi. Jadi dalam kritikan terhadap serba sedikit, Harrison 1964 berdasarkan penyelidikan empiricalnya yang pada mulanya dibuat bagi menyokong teori Maslow, mendapat keputusan yang bercanggah dari segi aspek kesahan dan generalisasi. Harrison mendapati peringkat tahap kehidupan manusia adalah berdasarkan kebolehan mereka dan pencapaian individu berbeza dengan individu yang lain. Gravers 1970 menyatakan teori Maslow bukanlah sesuatu yang tersusun secara semula jadi, kerana kemajuan seseorang adalah bergantung kepada ilmu pengetahuan kebolehan, bakat dan bagaimana ia dirasakan. Ia juga bergantung kepada tahap psikologi seseorang individu dan keadaan persekitaran. Siagian 1989 berpendapat keperluan hierarki bukanlah bertahap, tetapi merupakan satu rangkaian individu yang mencapai tahap pertama juga boleh mencapai tahap kepuasan diri dalam hidupnya, tidak seperti teori Maslow. Corning tahun 2000 menyatakan teori Maslow masih lagi diperdebatkan dan tidak dapat diuji serta mempunyai kelemahan aspek validasi. Maksud validasi tidak boleh disahkan. Nehar 2019 berpendapat Maslow hanya menekankan nilai barat plural dalam teori dan mengabaikan norma dan ciri-ciri individu mengikut budaya dan agama. Ini teori Maslow sangat popular. Teori Maslow sangat popular, digunakan oleh pengkaji dan penyelidikan sains sosial dan pendekatan hubungan manusia. Walau bagaimanapun, pelbagai kritikan terhadap teori ini menjadi pengurusan organisasi menggunakan pendekatan dan dikemukakan, dan ia berjaya mencapai matlamat yang ingin dicapai. Maslow melihat teori ini sebagai berperingkat kepada manusia perlu bermula dari bawah atau keperluan asas sebelum pencapaian tahap berikutnya. Setiap tahap mempunyai cabaran yang lebih besar untuk dicapai. Pendekatan yang digunakan sangat relevan dalam hubungan manusia bagi setiap orang memahami keperluan masing-masing. Di dalam teori Maslow keseluruhannya, kita perlu menekankan 5 peringkat yang diberikan oleh teori Maslow dalam sistem piramid yang tersebut. Keperluan psikologi, keperluan keselamatan, keperluan afiliasi, keperluan harga diri, pencapaian kendiri. Terhadap 5 keperluan ni, saya rasa adalah ada dalam setiap keperluan tersebut. Keperluan asas seperti manusia perlukan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Keperluan terhadap kebebasan terhadap ancaman keselamatan kesihatan dan menjalani kehidupan. Keperluan terhadap kasih sayang dan hubungan individu yang lain. Keperluan terhadap kasih sayang dan keperluan yang untuk diberikan perhatian dan dalam jua apa yang dilakukan. Pencapaian kepuasan diri dan tahap kemuncak setelah menempuhi segala cabaran dan kehidupan. Sekian saja untuk pemantauan saya pada kali ini. Saya harap dengan pemantauan tersebut dapat membantu dari segi kefahaman dalam teori hierarki keperluan Maslow yang diberikan. Jadi kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Ini sedikit dalam yang saya buat. Assalamualaikum. Jumpa lagi.